The first three terms of arithmetic progression are P, 10 and Q. Find the value of P tambah Q. Bila cakap pasal arithmetic progression, kita tahu dia punya D, common difference, sama. Maksudnya, bila P 10Q, P tambah D dapat 10, 10 tambah D dapat Q. Jadi, bila cakap pasal arithmetic, D dia sama. Jadi, kita boleh bandingkan D. So, kita tahu 10 tolak P sama dengan D. Betul. 10 tolak P dapat D. Q tolak 10 pun dapat D. Bila D sama, jadi 10 tolak P sama dengan Q tolak 10. Okey, sekarang kita dah ada P dengan Q. Jadi, sekarang dia nak P tambah Q. Q positif, P negatif. Kita tahu kalau P pindah sini, negatif akan jadi positif. Bila P pindah ke kanan, negatif 10 kena pindah ke kiri. Okey, bila P pindah kanan, P akan jadi positif. P tambah Q sama dengan, sini ada 10. Negatif 10 bila pindah sini akan jadi positif 10. Sama dengan 20. Jadi, P tambah Q sama dengan 20. The first term and second term of geometric progression are 18 and 4. First term maksudnya term pertama is equal to 18. Second term T2 is equal to 4. Jadi, kena tahu geometric progression. What is the formula for term? So, geometric progression Tm is equal to AR n minus 1. So, T1 is equal to A. T2 is equal to A, R n minus 1, n is equal to 2. Nampak? N ni term ke berapa? Jadi 2 tolak 1 sama dengan A, R. Okay. Find the sum of infinity of progression. Jadi apa formula? Hasil tambah ke tidak terhinggaan. Jadi sum of infinity is equal to A, 1 minus R. Jadi kalau tahu A, tahu R, boleh kira sum of infinity. Jadi kalau tengok sini, AR, A. Jadi kita tahu AR bahagi A dapat R. Jadi kita boleh bahagi atas. AR bahagi A dapat R. 4 bahagi 18 dapat 4/18. Jadi dapat 2/9. Sekarang dah ada A, dah ada R. Boleh kira S infinity sama dengan A ialah 18. 1 tolak R, 2/9. Jadi, kita dapat 162/7. Given A negatif 6, B 2 negatif 3, C 4K, form triangle ACB sama dengan 90 darjah. Find the possible value of K. Jadi sekarang ni kita tahu 90 darjah dekat C. Nampak? Jadi mungkin A dekat sini. Kalau A dekat sini, negatif 6. Jadi B 2 negatif 3 mungkin dekat sini. C ni mungkin dekat mana-manalah sini C. So 90 darjah. Bila 90 darjah, ada dua cara. Either kita guna gradient ataupun M, di mana M1, M2 sama dengan negatif 1, ataupun kita boleh guna Pythagoras theorem. Di mana Pythagoras theorem ni jaraklah ada dua. Tapi lagi senang guna gradient sebab kita dah ada koordinat. Sini ialah 4 dengan K. Jadi kita tahu kalau gradient M1, M2 sama dengan negatif 1. Jadi kita tahu MAC darab MCB sama dengan negatif 1. Jadi gradient M sama dengan Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. Jadi sekarang ni X1, Y1, ni dekat belakang, dekat depan dia kan, depan dia X2, Y2. Jadi Y2 K tolak 6 bahagi X2 ialah 4 tolak negatif 6 darab CB. CB ialah, okey nampak ni depan dia. Jadi kalau C dengan B, sini X1, sini Y1.
Sini X2, sini Y2. Jadi Y2 negatif 3 tolak K bahagi yang ni 2 tolak K. 2 tolak 4, 2 tolak 4 sama dengan negatif 1. Jadi sekarang K tolak 6 per 4 tolak 6 per 10 darab negatif 3 tolak K per 2 tolak 4 negatif 2 sama dengan negatif 1. Jadi sekarang K tolak 6. Sekarang nampak ni negatif-negatif kita boleh keluarkan. K tambah 3 sama dengan 10 darab negatif 2, negatif 20. Negatif 20 darab negatif 1 dapat 20. Jadi negatif. Kita kembangkan K darab K. K kuasa 2, K tambah 3 tambah 3K. Negatif 6 darab K tolak 6K. Negatif 6 darab 3 negatif 18 sama dengan 20. Jadi kita kembangkan negatif K kuasa 2. 3 tolak 6 negatif 3. Negatif 3 darab negatif positif 3K. Negatif 18 darab negatif dapat tambah 18. 20 pindah sebelah kiri jadi negatif 20 sama dengan 0. Negatif K kuasa 2 tambah 3K. 18 tolak 20 tolak 2 sama dengan 0. K kuasa 2 tolak 3K tambah 2 sama dengan 0. Jadi K tolak 1, K tolak 2. Jadi K sama dengan 1 atau 2. Dua-dua boleh. Determine whether the locus passes through the y-axis or not. Bila cakap passing through y-axis, so this is y-axis, this is x-axis. Bila passing through y-axis, it doesn't matter atas atau bawah, automatic x sama dengan 0. So here we have here 2x kuasa 2 tambah 2y kuasa 2 tolak 5x plus 6y plus 13 is equal to 0. Bila x sama dengan 0, jadi kita ada, so 2, 0 kuasa 2 tambah 2y kuasa 2 tolak 5, 0 tambah 6y tambah 13 sama dengan 0. Jadi 2y kuasa 2 tambah 6y tambah 13 sama dengan 0. Jadi 2y kuasa 2 tambah 6y tambah 13 sama dengan 0. Dia cakap nak tahu passes true or not. So kita tahu we are talking about punca or root. So punca or root we are talking about b square minus 4ac is larger or equal to 0 or not. Kalau dia is equal to 0, so if b square minus 4ac equal to 0 passes at 1 point. If b square minus 4ac larger than 0 passes 2 point. Kalau b square minus 4ac smaller than 0 maksudnya tak passes true. So now we check. So from this one here we see here a is equal to 2, b is equal to 6, c is equal to 13. So b kuasa 2 sama dengan 6 kuasa 2 tolak b square minus 4, a 2, c ialah 13. Jadi kita dapat negatif 68. So negatif 68, b square minus 4ac lagi kecil dari 0. Bila lagi kecil dari 0 maksudnya tak melalui axis. Solve the question. So kita tengok 3x tolak 1 tambah 3x tolak 12 sama dengan 0. So kita boleh bawa 12 pergi belakang. So kita ada 3x tolak 1 maksudnya per 3 tambah 3x sama dengan 12. So kita nampak kita boleh keluarkan 3x. 3x 1 per 3 tambah 1 sama dengan 12. Jadi 3x sama dengan 1 per 3 tambah 1 dapat 4 per 3. Kita bawa pergi kanan dia akan jadi 12 per 4 per 3. Jadi kita dapat 36 bahagi 4 sama dengan 9. 3x sama dengan 9. 3x sama dengan 3 kuasa 2. X sama dengan 2. So, simplify. Jadi, kita buat satu-satu.
Okey, nombor dengan nombor, unknown dengan unknown. 7 kuasa 2, 49. X negatif 1 kuasa 2. Bila kuasa dengan kuasa, kita akan darab kuasa. X negatif 1 darab 2, negatif 2. Darab, okey. Jadi nombor dengan nombor, unknown dengan unknown. Ada 3, nampak kita boleh pecahkan 3. 49 negatif 2 kuasa 3. Jadi kita akan darab kuasa, negatif 2 darab 3 dapat negatif 6. 49 negatif 6. Lepas tu kita ada X. X kuasa 3. Y nampak Y ni sama juga dengan Y kuasa 1. 1 darab 3 dapat Y 3. Bahagi, yang ni nampak kita boleh bahagi 3 bahagian. 7 negatif 2, 7 negatif 2, X negatif 2. Yang ni akan jadi Y negatif 2. Sama dengan, okay. Jadi sekarang ni nampak kita ada 49. Okay, sama dengan 49. Nampak bila negatif kita boleh ber X kuasa 2. Darab, nampak negatif kat bawah. 49, 6. X 3, Y 3. Bila bahagi, kita nak darabkan, jadi dia akan jadi darab, dia dekat bawah. Jadi sini akan jadi 7 negatif 2, X negatif 2, Y negatif 2. Sama dengan kita nampak 49 ni, boleh potong dengan bawah ni. Yang ni akan jadi kuasa 5. 2 dengan ni pun boleh potong. Yang ni akan jadi X1. Jadi tinggal X1, Y3 per 49 kuasa 5. Nampak semua negatif. Bila negatif dia akan naik atas. Jadi darab 7 kuasa 2, X kuasa 2, Y kuasa 2. Jadi sekarang nampak 7 kuasa 2 sama dengan 49 kuasa 1. Jadi 49 kuasa 1, yang ni akan tinggal 49 kuasa 4. Jadi dia akan ada 49 kuasa 4 dekat bawah ni. Lepas tu X ni nampak X1 darab X2 akan dapat X1 tambah 2. Y3 dengan Y2 dia akan jadi Y3 tambah 2. Nampak? Sebab bila kita darab Y2 darab Y3, nampak bila sama kita akan tambah kuasa. Jadi kita dapat X3 Y5 per 49 kuasa 4. Ataupun sama juga dengan X3 Y5 49 sama juga dengan 7 kuasa 2. Jadi nampak 7 kuasa 2 ini ialah 4 sama. Jadi sama dengan X3 Y5 per 7 kuasa 8. Ni paling ringkas lah. Solve the equation. Jadi kalau tengok sekarang ni X ni punca kuasa 2X. Kita kena samakan. Jadi kita jadikan dia jadi base dia X. Jadi kita tahu log AB, kalau nak tukar bawah ni jadi base C, log C belakang, okay, bahagi log C depan. So nampak belakang B A. Log CB bahagi log CA. Sekarang kita ada nampak ni, yang ni kita ada log punca kuasa 2X, 2X. Sama dengan log X, kita nak jadikan log X belakang ialah 2X. Per log X ini akan jadi, nampak X punca kuasa 2. Ataupun nampak sekarang log X 2X per log X X1 per 2. Sama dengan log X 2X per, yang ni bawa pergi depan dia akan jadi 1 per 2 log X X. Sini akan potong. Jadi 1 bahagi 1 per 2 dia akan jadi 2 log X 2X. Ataupun log X, bila 2 bawa pergi belakang dia akan jadi 2X kuasa 2. Okey. Jadi sekarang kita nampak yang ni kita ada log X1 X128 tolak log X 2X kuasa 2 sama dengan 3. Kita tahu bila log tolak kita boleh gabung jadi bahagi. Jadi sama juga dengan log X128 bahagi 2X kuasa 2 dia akan jadi 4X kuasa 2 sama dengan 3.
Dan kita tahu kalau macam ni, nampak base kuasa belakang sama dengan tengah. Nampak? Macam ni. Log AB sama dengan 8. Jadi kita tahu A kuasa 8 sama dengan B. Macam tu. Jadi sekarang kita tahu X kuasa 3 sama dengan 128 per 4 X kuasa 2. Jadi sekarang ni kita nak X. Nampak? Kita nak X. X kena bawa setempat. Jadi X kuasa 2 ni boleh bawa pergi tepi. Jadi X kuasa 5. Jadi X kuasa 5 sama dengan 128 per 4. Sama dengan 32. Jadi X kuasa 5 sama dengan 32 ni 2 kuasa 5. Jadi nampak kuasa 5 kita nampak X sama dengan 2. Okey, P dan Q. Cari magnitude P. Jadi kita tahu magnitude P sama dengan X kuasa 2 tambah Y kuasa 2. Jadi X ialah 5. 5 kuasa 2 tambah Y ialah negatif 12. Jadi kita dapat 13. Okay. The value of K, dia nak cari K that P tambah Q is parallel to the Y axis. Okay, sekarang dia kata P tambah Q parallel Y axis. Kita cari dulu P tambah Q dapat berapa. P tambah Q sama dengan P ialah 5 negatif 12 tambah Q ialah K tambah 2, 3. Jadi 5 tambah K tambah 2 dapat 5 tambah 2, 7 tambah K tambah macam biasa. Negatif 12 tambah 3 dapat negatif 9. Okey, dia kata selari dengan Pak CY. Apa maksudnya selari dengan Pak CY? Maksudnya X sama dengan 0. Jadi X sama dengan 0. 7 tambah K sama dengan 0. K sama dengan negatif 7. AB, AD, AC on a square grid. Dia kata express AD dalam PX tambah QY. Jadi kalau tengok sekarang ni AB sama dengan dia gerak 2 ke kiri X. 2 ke kiri maksudnya negatif 2I. 1 ke bawah maksudnya negatif J. Jadi X sama juga dengan negatif 2I tolak J. Sekarang kita tengok AC. AC sama dengan, nampak dia gerak 2 ke kanan. Bila gerak ke kanan, okay, sekarang kita tahu dia ni X dengan Y. Jadi bila dia gerak ke kanan, positif, gerak ke kiri, negatif. Y ni gerak atas, positif, gerak bawah, negatif. Jadi AC ni dia gerak ke kanan X, dia akan jadi 2I. Dia gerak 2 ke bawah, dia akan jadi tolak 2J. Jadi Y sama dengan 2I tolak 2J. Jadi dia nak AD. Kalau tengok AD ni, nampak? Kalau tengok AD ni sama dengan kalau tengok ni, nampak X dia 1, 2, 3, 4. 4 ke kiri maksudnya negatif 4I. Dan dia ke bawah 1, 2, 3, 4, 5. Maksudnya ke bawah maksudnya negatif 5J. Dia kata AD sama dengan PX tambah QY. Jadi dia kata PX tambah QY sama juga dengan negatif 4I tolak 5J. Kita dah ada X dengan Y, jadi boleh ganti. X ni negatif 2I tolak J. P tambah QY ialah berapa tadi? 2I tolak 2J sama dengan negatif 4I tolak 5J. Jadi bila kembangkan negatif 2I darab P dapat negatif 2PI
negatif J darab P negatif PJ. Yang ni kita akan dapat tambah 2QI. Q darab negatif 2J dapat negatif 2QJ sama dengan negatif 4I tolak 5J. Kalau kita kumpulkan I dengan I, kita ada nampak negatif dengan positif. Senang 2Q tolak 2PI. Yang ni J dengan J, jadi negatif dengan negatif, kalau kita boleh keluarkan negatif, dia akan jadi P, yang ni tambah 2QJ sama dengan 4I tolak 5J. Jadi I dengan I, J dengan J. 2Q tolak 2P sama dengan 4. Jadi kecilkan Q tolak P sama dengan 4. Yang ni kita nampak negatif P tambah 2Q sama dengan negatif 5. Nampak senang kalau nak gantikan P. Jadi kita buat P sama dengan, bila P pindah sini jadi positif, jadi 4 pindah belakang, Q tolak 4. Jadi negatif Q tolak 4 tambah 2Q sama dengan negatif 5. Jadi Q tambah 2Q. Okey, negatif boleh pindah belakang jadi positif. Nampak negatif pindah belakang. Negatif 5. Jadi negatif dengan negatif boleh potong. Jadi 3Q tolak 4 sama dengan 5. 4 pindah belakang. 3Q sama dengan 5 tambah 4 jadi 9. Q sama dengan 3. Jadi Q sama dengan 3. P sama dengan Q tolak 4. Jadi P sama dengan 3 tolak 4 sama dengan negatif 1. Jadi jawapan dia P sama dengan negatif 1. Q sama dengan 3. Dia kata label W such that, dia kata DW sama dengan, tambah AB sama dengan 2AC. Jadi kita tahu, buat ke ni? DW sama dengan 2AC tolak AB. Sama dengan, jadi AC ni mana? AC. Jadi 2 AC kita dah kira tadi sama dengan 2I tolak 2J. AB ialah, mana AB? AB ialah negatif 2I tolak J. Negatif 2I tolak J. Jadi kita kembang, kita dapat 4I, 2 darab 2I, 4I, 2 darab negatif 2, negatif 4J. Negatif dengan negatif jadi positif 2I, negatif dengan negatif jadi positif J. Kita dapat 4 tambah 2, 6I. 4 tambah 2, 6I. Negatif 4 tambah J dapat negatif 3J. Jadi kita tahu D pergi W negatif 6I tolak 3J. Jadi sekarang ni D pergi ke W ni D. Nak pergi ke W, 6 ke kanan. Nampak? 6 ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ke kanan dan 3 ke bawah. 1, 2, 3. Jadi W dekat sini. Okay, dia kata a cuboid with a square base has a total surface area where X is the length of the side of the base. Jadi kalau cuboid ni kita tahu dia kata square. Sini sama dengan sini X. Ini dia punya tinggi lah. Tak tahu berapa. Ini ialah dia punya total surface area lah. Okay, find dA over dx. Bila kita differentiate, nampak A sama dengan 3x kuasa 2 tolak 4x. Bila dA per dx, bila differentiate, kuasa darab dengan nombor dekat depan, 2 darab 3 dapat 6. Jadi x, lepas kuasa dah darab depan, dia akan tolak 1. 2 tolak 1, x je lah. Tolak yang ni akan jadi 4 lah. X sama juga dengan X kuasa 1. 1 tolak 1, kosong. Kuasa kosong sama dengan 1. Jadi yang ni dA per dx sama dengan 6x tolak 4. Small change in the total surface area when the length of the side of the base decrease 5 to 4.99. Dia kata X ni berubah daripada 5 pergi 4.99. Jadi kita tahu perubahan area delta A per delta X sama juga dengan dA per dx. Nampak?
dia punya nisbah sama. Perubahan A dibandingkan dengan X. dA per dx. Jadi, sekarang ni dia nak delta A. Delta A ni perubahan A. Perubahan A sama dengan dA per dx times delta X. Delta X ialah perubahan pada X. Jadi kita tengok 5 pergi 4.99. Perubahan dia 4.99 tolak 5 dapat negatif 0.01. Jadi okey, ni delta A, perubahan dia bila X turun daripada sini ke sini ialah dA over dx ni bila X sama dengan 5. Jadi kita ada 6, 5 tolak 4 darab dengan perubahan X ialah negatif 0.01. Jadi kita dapat negatif 0.26 area cm cos 2 lah. Jadi bila X ni daripada 5 pergi 4.99, area dia akan turun tolak 0.26 cm2.